إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ingatlah hidup kita di dalam dunia ini adalah tempat yang kita nak lalu jalan untuk pergi kepada hari akhirat sahaja. Kita selaku manusia ataupun hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Ta'ala ciptakan kita, jadikan kita, pasti kita kena lalu ataupun hidup lalu daripada tiga alam. Satunya sebagai tempat yang kita sedang hidup sekarang ini yang dinamakan kata ad-dunya. Selepas daripada kita hidup dalam dunia ini, tempat yang kedua yang kita akan pergi sekalian manusia, iaitu alam barzakh, kubur. Kita akan hidup di situ sementara juga, sama dengan kita hidup dalam dunia ini sementara, hidup di dalam alam barzakh ataupun kubur sementara juga. Dan juga alam yang ketiga yang kita akan pergi dan juga suk sapa kepada dia, iaitu hari akhirat. Hari akhirat nanti yang ada hanya dua tempat sahaja, satunya al-jannah, syurga, dan juga yang keduanya an-nar, neraka. Mengenai dengan hari akhirat ataupun hari kiamat, Islam telah mencerita kepada kita dengan secara detail, secara laik sekali melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Hari akhirat ataupun sebelum kita nak pergi hari akhirat, kita akan bangkit, hari kiamat berlaku, Islam telah mencerita kepada kita dengan secara detail sungguh, laik sungguh. Tidak ada agama mana yang hurai, yang cerita kepada kita secara laik seperti agama Islam kita. Dengan sebab itu, sesiapa sahaja yang pegang teguh dengan Al-Quran dan juga pegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dia akan gambar kata hari kiamat akan berlaku balah mana, dahsyat balah mana, seksa balah mana, huru hara dia balah mana,
semua itu telah dicerita oleh Nabi SAW di dalam Al-Quran dan juga Allah SWT melalui Al-Quran. Dengan sebab itu hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat sekali. Hari yang sekalian manusia pakat-pakat takut sekali kepada Tuhan, yang selaku raja kepada sekalian raja pada hari itu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang manusia, setengah daripada manusia akan diseksa, huru-hara, pakat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada orang yang kafir. Mereka yang kafir, yang hidup dalam dunia ini selaku orang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mata mereka akan genah, tak waning nak akik mata naik lihat kepada ke atas kerana sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat itu adalah hari yang sangat panas, hari yang sangat seksa, dan juga adalah hari yang sangat lama bagi orang yang berkufur ataupun orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana satu hari pada hari itu bagi orang kafir itu tu khamsina alfasanah, sama dengan 50,000 tahun. Selama masa dia, panah dia, seksa dia, bagaimana mereka akan sabar dengan keadaan itu ataupun jumpa dengan keadaan pada hari kiamat nanti. Manakala kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masa satu hari pada hari itu tu sepanjang dia hanya baina zuhri wal asri, hanya di antara semaya zuhur dengan semaya asar saja. Itu adalah hari kiamat yang setiap orang akan timpa belaka, sama ada dia beriman, sama ada dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas daripada sekalian kita mati, duduk berada di dalam kubur alam barzakh, Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam Al-Quran, wa nufikha fis sur فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْصِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَنَا الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Setelah tiup sengkala ditiup, sekalian manusia dibangkit daripada kubur, daripada alam barzakh. Dengan segera pakat bangkit daripada kubur ataupun tempat yang mereka berada, untuk mari nak himpun di depan Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu tempat. Sehingganya mereka yang berkufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ya wailana, celaka rafa kami ini, yang kami tidak beriman kepada Allah Ta'ala pada dunia dulu, hari ini, saat ini, kami telah tahu dah, kata apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah benar sungguh, dan juga apa yang Nabi SAW ataupun para Rasul telah menyebarkan kepada kami, dakwahkan kepada kami adalah benar yang benar sungguh. Dan juga pada hari itu setiap orang yang berada dalam kubur akan bangkit semua. Hari ini kalau kita nak bila nak tengok kepada jumlah ataupun bilangan yang sedang-sedang hidup dalam dunia ini, sama ada kafir, sama ada Islam, mukmin, banyak mana jumlah ataupun bilangan yang berada dalam dunia sekarang ini, banyak. Apatah lagi pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat manusia semenjak awal sampai kepada akhir akan bangkit semua, dan juga akan dihimpun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya golongan orang yang pertama sekali semenjak Nabi Adam alaihissalam, dan juga orang yang paling terakhir sekali dalam dunia ini, mereka semua akan himpun, akan dimangkit dan juga akan dihimpun pada satu tempat pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, kita semua akan bangkit dan juga segera pakat-pakat segera diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira sesiapa pada hari itu,
Kita nak kira kepada sahabat kita yang kita kasih, kita nak kira kepada anak isteri kita yang kita kasih, kita nak kira kepada ibu bapa kita yang kita kasih pun tidak akan kira lah. Nafsi-nafsi ataupun setiap orang pada dia sendirilah yang dia akan cari jalan nak dia selamat daripada hisab kira Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Manusia yang pertama sekali yang akan bangkit daripada kubur pada hari kiamat yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Hadis riwayat Imam Muslim. Aku adalah ketua kepada sekalian anak cucu Adam dan juga aku adalah orang yang pertama akan dibangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Dan juga aku adalah orang yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberi syafaat kepada sekalian manusia pada hari itu. Setiap orang akan dihimpun oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita, cuba kaya bagaimana keadaan kita pada hari kiamat yang akan bangkit dan juga dihimpun depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Pada hari kiamat sekalian manusia akan bangkit untuk segera dihimpun di depan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dia ni hufatan, selipar tak pakai, uratan, pakaian seluar, baju, pakaian apa pun tak pakai, kerana bagi habis pada hari kiamat, bangkit daripada kubur mereka, tempat mereka. Urla, dan juga tidak berkhitan, tidak masuk jawi. Sehingganya Aisyah radhiyallahu anha dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa yanzuru ba'duhum ila ba'din. Bagaimana pada hari itu setiap orang tak pakai selipar, setiap orang tak pakai baju, seluar, pakai gapo sikit habaq. Adakah orang lelaki akan melihat kepada orang perempuan ataupun orang perempuan akan lihat kemaluan orang lelaki yang akan himpun pada hari itu? Dunia pada hari ini kalaulah orang yatim kerana bagi sikit, pakai nak tengok belakang. Lebih lagi kalaulah orang perempuan kerana bagi, orang lelaki pakai nak tengok belakang. Seolah-olah kata isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, adakah mereka tak akan nak lihat sama-sama pergi mari pada hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, ya Aisyah, al-amru asyaddu ayyuhimmahum dhalik. Sesungguhnya keberatan pada hari itu lebih berat daripada fak mereka nak padu kepada lelaki ataupun orang perempuan, nak padu, nak lihat kemaluan orang lelaki lagi. Tak ada pihak nak padu gapo sikit abuk pada hari itu. Kerana pada hari itu pakar-pakar nak mikir hanya nak balas mana dia selamat. Selamat daripada hisab, selamat daripada kira Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu saja yang mereka fikir. Dan juga satu hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursati naqi laysa fiha alamun li ahadin. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sesungguhnya manusia sekalian, manusia pada hari kiamat akan bangkit dan juga mereka akan segera pergi kepada satu tempat yang Allah Ta'ala telah sedia kepada mereka. Tempat itu adalah warna dia putih, baida, campur dengan merah sikit, seperti dengan roti warna putih yang bersih. Dan juga pada tempat itu tidak ada bendera, tidak ada alamat mana-mana tempat yang orang kata ini adalah tempat bagi raja ning, ini adalah tempat bagi mereka ning, orang berdaban ning, tak ada. Laisa fiha alamun li ahadin. Tidak ada tanda SK Abu kata tempat ini adalah tempat VIP. Tak. Pada hari itu adalah fi sa'idin wahid. Adalah tempat yang sama, adalah hari yang sangat adil sekali. Malik yaumiddin, adalah hari yang Allah Ta'ala akan kira setiap orang, akan kira mereka, amalan mereka di dalam dunia ini.
Bagaimana keadaan manusia pada hari ini kita sebagai orang yang beriman? Adakah ada beza di antara kita sebagai orang yang beriman dengan orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, kebangkitan mereka pada hari kiamat? Balah mana beza? Memang ada perbezaan. Kerana kalaulah tidak ada beza di antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, tidak faedah gapo sikit abuk kita semaya, kita beribadat di dalam dunia ini. Tetapi ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat adil. Bagi orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala yang kata wa nahsyuruhum yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Sesungguhnya pada hari kiamat kami akan bangkit orang yang bertakwa, orang yang takut kepada aku ini. Mereka akan mari dengan secara kelompok-kelompok, mari duduk di tempat yang aku telah sedia kepada mereka. Hanya kepada orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa kepada Allah sahajalah yang Allah Ta'ala sedia tempat yang paling VIP kepada mereka di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Manakala orang yang mereka tak berjuang, mereka orang yang kufur, yang banyak dengan kesalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut cara bangkit orang kafir pada hari kiamat, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Sesungguhnya kami akan bangkit orang yang kafir pada hari kiamat nanti berjalan dengan muka mereka, bukan jalan dengan kaki seperti biasa pada dunia ni. Tak, jalan dengan kaki, heret mari, muka dia tu duduk di tanah, heret mari, dengan keadaan mata yang buta, linga yang tuli, mulut yang busuk, untuk mari berdiri di depan Allah Ta'ala. Dan juga akhir sekali tempat duduk mereka adalah Jahannam. Mereka akan kira dan juga masuk dalam api neraka Jahannam. Setiap kali dibakar dengan api neraka Jahannam dan juga api itu habis, zidnahum sa'ira, Allah Ta'ala tambah api lagi untuk membakarkan mereka di dalam neraka Jahannam. Wal iyadzu billahi min dzalik. Itu adalah perbezaan di antara orang yang dia beriman dan juga orang yang kufur. Dan juga ingatlah bahawa hari yang kita setiap orang akan himpun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari yang sangat panas sekali. Kerana matahari itu akan hampir dengan telinga kita, kepala kita. Hari ini matahari yang sangat jauh daripada kepala kita, kadang-kadang kita tak boleh nak tahan daripada kepanasan. Tetapi bagaimana keadaan kita setiap orang pada hari kiamat? Hari yang Nabi SAW sebut kata, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi. Matahari akan dekat dengan kepala sekalian makhluk pada hari kiamat, pada mahsyar itu, hatta takuna minhum kamiqdari mailin, sehingganya matahari itu dekat hanya 1 mail saja, dekat benar dengan telinga ataupun kepala kita. Tetapi orang yang akan selamat daripada kepanasan matahari Allah Ta'ala pada kiamat adalah bukan VIP yang Allah Ta'ala sebut beberapa hadis. Di antaranya golongan 7 golongan yang mereka akan selamat duduk di bawah teduhan arash Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Tetapi kalaulah sesiapa yang amalnya dia kurang, amalnya sikit, ibadat sikit, maksiat banyak, buat jahat banyak semasa dia hidup dalam dunia ini, Nabi sebut kata fayakunun nas ala miqdari a'malihim minal araq. Pada hari itu kepanasan dia itu tu peluh dia akan keluar menurut amalan dia. Amalan dia kalaulah dia sikit, dia akan peluh banyak. Setengah orang peluh dia akan naik tinggi hanya buku lali kaki. Setengah orang sampai kepada lutut. Peluh yang akan keluar daripada tubuh badan dia dengan sebab panas. Amalan sikit, kurang beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah orang sampai kepada pinggan dada dia, dan juga setengah orang sampai kepada mulut dia, sehingganya tak boleh nak menyawa, tak ada nak menyawa dengan sebab peluh yang tinggi buah sampai ke mulut dia, dengan sebab amalan dia yang sedikit dalam dunia ini. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ini adalah gambaran hari kiamat, setengah sahaja daripada gambaran video yang Allah Ta'ala telah tunjuk gambar kita tengok melalui dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dia adalah video yang
banting oleh Allah Ta'ala sebelum daripada Google ataupun YouTube nak mari lagi. Ini adalah gambaran dan juga video yang akan berlaku semua pada hari kiamat nanti. Tetapi yang kita nak di sininya, untuk kita selalu ingat kepada hari akhirat. Kerana sahabat tanya kepada Nabi SAW, ayyul mu'minin akyas, orang beriman baik mana yang paling cidik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali? Hak paling cidik kali itu balam mana? Nabi SAW bersabda kata, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling ingat kepada mati, orang yang paling ingat kepada hakikat hari kiamat, itulah adalah orang yang paling cidik sekali di sisi Nabi dan juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan juga orang yang paling sedia bekala sabiang semenjak dia hidup dalam dunia ni lagi untuk nak pakai semasa dia berada dalam kubur ataupun pada hari kiamat. Ini adalah ulaikal aqyas, mereka yang paling cidik di sisi Allah dan juga di sisi Nabi SAW. Dengan sebab itu, tambahlah, sedialah bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Ingatlah bahawa sebaik-baik bekal untuk kita nak bawa pergi kepada hari kiamat nanti adalah bekal yang namanya takwa, amalan ibadat yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, hidup pada hari kiamat, hari akhirat adalah hidup nafsi-nafsi pribadi. Pada kiamat hari yang kita akan diri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak akan tanyalah kepada sesiapa yang kita kasih. La yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi banih wa sahibatihi wa akhih. Hari itu tu pakat kita nak lari belaka, yauma yafirrul mar'u min akhih. Kita semua akan pakat nak lari daripada saudara kita. Wa ummihi wa abih, akan nak lari daripada mak kita, ibu kita, bapa kita. Kerana kita tak tahu kata kita selamat ataupun tidak lagi. Dengan sebab itu, kita pakat-pakat kena jaga masing-masing untuk kita tambah bekal kita amal ibadat kita. Kalaulah kita kasih kepada orang yang kita kasih pada dunia ini, kalaulah kita kasih kepada saing kita, kita nasihatlah kepada saing kita dia rajin beramal kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kita kasih kepada anak cucu kita, kita mulai semenjak dunia inilah kita pesan kepada mereka untuk kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kita kasih sangat kepada isteri kita, anak kita, kita pesanlah kepada dia rajin beribadat, rajin sungguh ibadat, buat amal yang soleh kepada Allah Ta'ala semenjak dunia ini lagi. Kerana pada hari kiamat, pak pun tak boleh tolong anak, dan juga anak pun tak boleh tolong bapak juga. Dengan sebab itu, kita kena sedia bekal kita, amalan ibadat kita semenjak dunia ni lagi, untuk kita selamat belaka daripada hari kiamat nanti. Dan juga ingatlah bahawa pada hari kiamat tidak ada sesiapa boleh tolong kita melainkan Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Pada hari yang pakat duk cari tu cuai pun tolong, masing-masing pergi cari tu cuai belaka, pia ratik yang boleh tolong selamat daripada kira Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada mahsyar itu. Setengah orang pergi cari kepada Nabi Adam, royak kepada Nabi Adam, hei Adam, mung ni pak kepada sekalian manusia. Allah Ta'ala mencipta mung dengan tangan Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala tiup roh masuk kita pada muhai Nabi Adam dan juga wimung ni duduk dalam syurga.
maka wilah syafaat, tolonglah wi syafaat kepada kami pada hari ini. Tapi akhir sekali Nabi Adam jawab kata, nafsi nafsi, tak, tuakai tuaman, tuakai tuaman. Gi carilah orang lain selain daripada aku, kerana aku ada kesalahan lagi. Allah Ta'ala larang aku tak sewi makan pun kayu, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi aku gi buat salah kerana Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Gi cari orang lain, gi cari kepada Nabi Nuh alaihi salam. Riwayat kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh mung adalah rasulnya pertama. Allah Ta'ala puji mung banyak tempat dalam Al-Quran, wilah syafaat kepada kami. Tetapi akhir sekali Nabi Nuh jawab kata, nafsi nafsi, tuakai tuaman, diri belaka. Dan juga akhir sekali lagi cari Nabi SAW, dan juga Nabi lah sebagai Nabi yang boleh beri syafaat kepada kita. Habis itu kalaulah kita nak dapat syafaat, kalaulah kita rasa kita tak yakin dengan amalan ibadat yang kita buat berkala pada dunia ini, ingatlah bahawa suatu cuy yang terakhir yang boleh tolong kita adalah Nabi yang akan beri syafaat kepada kita. Tapi bagaimana kita nak dapat syafaat daripada Nabi kalaulah kita tak mula kasih, tak mula nak ikut, tak mula nak hidup dalam dunia ini ikut apa yang cara hidup daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada kita banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumaat. Kerana sesiapa yang selawat kepada Nabi satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan selawat kepada dia 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا تراصوا استووا. الله أكبر.
الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama semaya mayak dah. InsyaAllah kita minta tolong maksud mayak buka jalan sikit. Kita